Yo guys, and welcome to my video. Kau mesti tahu kan, sekarang dunia flip phone ataupun foldable phone sekarang ni dalam ancaman bahaya. Sebab kalau orang nak masuk dalam kategori ni ataupun teknologi macam ni, dia orang perlu invest banyak benda. Kalau dia orang tersilap dan orang kata tak elok nak pakai, orang akan chop and akan ban sampai bila-bila dalam diri seseorang tu. Bukan korang je, aku pun sama. So dekat sini jenama-jenama ni perlu pastikan yang diorang ni sepatutnya boleh buat better and boleh nak guna. Aku bukan macam sugar coating, sebab aku tahu flip phone kadang-kadang dia boleh jadi unreliable and tak sama macam apa yang kita pakai dekat smartphone biasa tu. Okay, sekarang ni aku nampak ada satu jenama ni yang buatkan benda tu a bit over daripada apa yang aku anticipated. Okay, contohnya dekat sini adalah Oppo Find N2 Flip. Untuk jenama ni and model ni actually is a first trial, dan katanya juga dia nak buat perfect foldable phone ataupun flip phone instead of buat ala kadar je dekat sini. Tapi aku akan bandingkan dengan yang ada dekat market Malaysia ni, sebab obviously kalau jenama lain macam orang tak nak guna sangat, yang paling famous, yang paling terkenal, yang paling ramai orang beli juga adalah Samsung Galaxy Z Flip 4. Tu pun sebab dia famous dan juga ramai orang pakai, dia tak ada kompetitor sangat. So sekarang kita dah ada major player dekat sini. Okay, ada dua benda yang korang akan rasa terganggu bila pakai sebuah flip phone. That is, korang boleh tengok, korang boleh pandang dan korang akan nampak crease tu. Dan yang kedua adalah korang boleh rasa sendiri bila korang slide dekat tengah-tengah ni. So Oppo ada masalah benda tu ke? Untuk pandangan mata aku sendiri, memang susah untuk korang nampak. Dan tak obvious macam sebuah telefon daripada Samsung contohnya, untuk Galaxy Z Flip 4 tu lah. Dan bila korang slide pun, aku boleh kata 98% korang tak akan perasan pun, unless kalau korang betul-betul rasa untuk dia punya crease tu. Macam mana dia boleh buat sampai aku cakap macam tu? Untuk style apa yang Oppo pilih dekat sini adalah water drop. So dekat sini kau boleh nampak dia punya flip ni actually memang tutup secara jelas, dan kau takkan nampak mana-mana gap. And cara dia juga adalah dia gunakan style water drop untuk lipat dia punya screen. Unlike sebuah telefon daripada Samsung dekat sini, dia memang like literally lipat betul untuk dia punya screen kan, walaupun dia pakai glass ataupun UTG punya screen. Oppo punya bagi aku adalah method yang terbaik, so that dia boleh selamatkan. Sebab basically kalau dekat atas kertas pun kau akan nampak benda tu, apatah lagi kalau sebuah screen yang boleh kata sangat sensitif and boleh kategorikan sebagai kaca juga untuk sebuah display yang korang akan sentiasa pakai ataupun sentuh. Tak rahsia juga dekat sini adalah dia punya screen, that is dia pakai screen yang lagi besar daripada Samsung, that is 6.8 inci. Samsung just pakai 6.7. Overall benda lain macam sama je, contohnya macam 120Hz, LTPO, AMOLED and Super AMOLED. Benda tu adalah normal untuk sebuah telefon high end macam apa yang aku tunjukkan dekat korang sekarang ni. Antara salah satu rahsia dia juga adalah dia punya hinge yang dia orang pilih dekat sini, yang dinamakan sebagai flexion hinge ataupun flexion. Hampir sama je cara aku nak sebut je. Tapi disebabkan benda ni juga, dia punya smartphone actually rasa ringan sikit daripada apa yang dia orang letak dekat dalam sebuah smartphone. Sebab benda ni lah yang sepatutnya buatkan telefon ni lagi tahan lama, so that dia macam tak lama-lama pakai, dia tak macam freely bergerak atas dan bawah kan, and nampak macam broken kadang-kadang. Tak. So this one should last like 200,000 punya flip, and that time pun kau mesti dah macam jual dah smartphone ni untuk pakai telefon Oppo N2 ataupun maybe N15 dah masa tu. Sekarang kita akan pergi dekat part yang aku minta dekat semua flip phone letak. Dan daripada dulu lagi aku nak benda ni ada. Sekarang dah ada dekat device yang lambat sangat-sangat buat. That is dia punya screen dekat depan ni. Kau boleh nampak perbezaan dia sangat ketara dekat sini. That is yang Samsung punya kecil, dan yang dekat Oppo actually sangat-sangat besar kan. Dah nampak macam sebuah telefon biasa kan untuk bahagian depan ni. Untuk kau nak tahu lah kan, ada smartphone yang saiz dia lagi kecil daripada skrin depan sebuah skrin daripada Oppo ni, dekat depan ni. Boleh bayang tak betapa besarnya? Fazli, kenapa kau cakap penting? Okay, untuk korang nak tahulah kan, korang bila pakai telefon ni sangat-sangat malas nak buka. Sebab salah satunya adalah korang tak nak macam pegang phone dengan besar, mungkin nak secretly tengok ataupun baca message ataupun baca tengok notification. Dekat Samsung ni actually it's quite hard untuk baca sebab dia kecil, 1.6 inci. But benda yang aku boleh puji adalah dia punya resolution sangat-sangat tajam. Tapi dekat Oppo Find N2 Flip ni,
kau boleh nampak dekat sini dia punya display tu dah nampak macam sebuah smartphone macam aku cakap kan. Dan kau boleh nampak widget-widget dia dekat sini sangat-sangat berguna bagi aku. Contoh yang paling senang dan mudah untuk aku portraykan dekat kau adalah bila nak guna kamera belakang ataupun main sensor dekat sini. Kita semua tahu yang orang actually memang suka tangkap gambar guna main sensor so that nampak sharp and nampak depth. Kalau ikutkan ada je dekat Samsung Galaxy Z Flip 4 ni, tapi dia tak ikut format yang korang minat, betul tak? Untuk orang yang tangkap gambar mungkin kata ya, tapi untuk orang yang suka rakam video akan pilih Oppo Find N2 Flip ni sebab dia punya display ni actually menegak so that korang boleh rakam video TikTok, nak tangkap gambar selfie ke apa, nak post dekat Insta Stories. This format is the one yang korang akan cari tau. So apa yang aku boleh kata dekat sini, Oppo dia betul-betul follow trend untuk produce dia orang punya smartphone, and this shows yang advantage ada dekat sebuah telefon daripada Oppo dekat sini. And aku tak nak cakap pasal dia punya kebolehan untuk tangkap jadi viewfinder, jadi menegak and everything. Let's talk about dia punya usability juga dekat sini. Kedua-dua skrin dekat depan ni sebenarnya dia dapat displaykan a certain control and a certain notification. Cumanya dekat Samsung aku tak berapa nak prefer sebab rasa macam claustrophobic and korang tak boleh baca semua message, and even korang agak susah untuk reply message. Tapi dekat Oppo ni actually kau boleh nampak dan kau boleh reply. Not just boleh reply, korang actually boleh access dia punya quick setting ataupun control center. Tu yang apa yang aku suka dengan apa yang Oppo buat. Walaupun aku kata dia punya feature is still less, tapi benda tu sangat-sangat penting untuk activate small thing, contohnya macam torchlight ke, bluetooth ke kan, and tengok hotspot ke, sangat-sangat penting. Even nak salingkan phone pun boleh access dekat sini tau, and tak perlu nak buka. Kadang-kadang orang nampak macam menunjuk contohnya, tapi kalau korang pakai sebuah flip phone mestilah nak tahu yang korang ni pakai flip phone kan. So kalau aku flip je lah nak tunjuk dekat orang yang aku pakai flip phone. But benda yang aku suka juga dekat sini, tengok banyak benda yang aku suka kan. Korang actually boleh access Google Assistant. How's the weather? It's 79 and clear. Tonight the forecast is around 76 degrees with rain. Tu yang apa yang aku suka. Nampak apa benda yang dia orang buat. Lepas tu kalau kau tengok dia punya size nampak macam sama je kan, tapi dalam dia sebenarnya beza. Dekat sini aku boleh kata bateri yang ada dekat Oppo Find N2 Flip ni, dia punya bateri adalah 4300 mAh. Manakala yang Samsung pula dia hanya 3700 mAh. So bagi advantage dekat Oppo dekat sini. And untuk charge pun ada banyak beza juga. Contohnya macam kalau dekat Oppo korang kenal dengan dia punya Super VOC, that is 44 watt, boleh charge less than 1 hour. Tapi untuk Samsung ni pula dia still kekalkan pakai 25 watt tu sebab kalau korang tahu pasal bateri, the less the battery, the slower the charger, untuk preserve that battery punya health lah. Dan dekat sini nampak disadvantage dekat sebuah Samsung, that is 25 watt je, and boleh charge kalau tak salah aku sejam juga untuk sampai penuh. Untuk dapat 50% pun ambil masa 30 minit. Boleh bayang tak? Dekat sini hanya 24 minit untuk pergi sampai 50% tu. Kita tak berhenti dekat situ je lah. Tengok juga dia punya kamera dekat sini. Untuk dia punya kamera actually dia pakai 50 megapixel dan juga 8 megapixel untuk ultra wide. Dan ni pula still pakai 12 megapixel. Dan dia punya setup is actually quite the same. Wide biasa dan juga ultra wide untuk kau punya lavish untuk tangkap gambar yang a bit unik kan. Dia tak ada telefoto dua-dua. Mungkin sebab same thinking kot. Ramai orang tak pakai sangat sebuah telefoto sebab biasanya telefoto tu sebelum ni fokuskan untuk tangkap gambar portrait. Sekarang semua orang dah rely on contohnya macam AI untuk buatkan gambar korang tu nampak a really nature punya bokeh. Kau nampak dekat sini yang dia punya hasil gambar untuk Oppo Find N2 Flip. Benda yang kau akan sangat-sangat suka adalah hasil dia adalah based on Hasselblad punya calibration, dan hasil gambar untuk Samsung ni pula sama je dekat mana-mana telefon Samsung yang korang boleh tengok. Cuma je dekat sini hanya megapixel yang agak rendah. To be honest, kedua-dua gambar ni nampak sangat-sangat decent, and untuk orang yang sukakan Samsung akan kata it's a bit brighter. Dan aku dah pakai Samsung dah lama dah, memang betul Samsung dia lagi fokuskan untuk nampak lagi terang. Manakala yang ada dekat Oppo ni untuk jenama kamera yang calibratekan dia punya sensor akan lagi pergi ke arah dia punya color and preserve all that detail tanpa perlu kau nak bersusah payah untuk cari setting yang terbaik bila nak tangkap gambar contohnya. Macam aku cakap, Samsung tak ada collaboration dengan siapa-siapa untuk dia punya calibration sensor. Oppo dia collaborate dengan Hasselblad so that kau boleh dapat advantage. Contohnya macam dekat sini adalah expand mode. Untuk orang yang suka rakam video ataupun tangkap gambar, can use that feature in case
kalau korang betul-betul feel untuk dapatkan hasil cinematic. Alright, masa untuk perbezaan yang sangat-sangat ketara untuk kedua-dua telefon ni, in case kalau kita memang betul-betul dah nak beli dah sekarang. Perbezaan yang aku boleh kata signifikan untuk korang tengok adalah sudah tentunya Oppo Find N2 Flip ni dia pakai MediaTek, that is a flagship punya processor juga, jangan risau. Dan yang dekat Samsung dia pakai Snapdragon latest untuk sebuah telefon daripada jenama ni. So, aku dah tunjukkan dekat korang apa yang perlu ada untuk sebuah telefon flip phone dan apa kelebihan dan juga kelemahan antara kedua-dua telefon flip ni. Boleh kata apa yang Oppo buat ni betul-betul ikut peredaran masa. Samsung pula perlu tweak lagi since dia orang still ada masa dan dia still terkenal dengan sebuah telefon flip. Masih boleh dimaafkan kalau korang nak yang betul-betul tak ada komplain and tak ada isu. Lepas tu untuk orang yang tak nak ada masalah macam crease, lepas tu rasa bila scroll bila guna telefon yang ada foldable display tu, Oppo Find N2 Flip is the one you should get untuk consider beli and even start beli telefon flip. Macam biasa guys, leave a like and subscribe so keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!